الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ترك الخلود. Bab datang berkenaan dengan meninggalkan khulud, yakni tak baca khulud pada waktu subuh. Haddatsana Ahmad bin Mani'in akhbarana Yazid bin Haruna an Abi Malik al-Ashja'i qala qultu li Abi, riwayat daripada Abi Malik al-Ashja'i dia kata, saya kata, yakni saya tanya pada ayahku, ya abati, ahai ayahku, innaka qad salaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Talib hahuna bil Kufati. Sesungguhnya engkau dah pun pernah sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib. Di sini di Kufah, Sayyidina Ali di Kufah, nahwan min 5 sinina, sekitar 5 tahun bersama dengan Sayyidina Ali di Kufah. Akanu yaqnutuna, adakah mereka khulud? Qala ay bunayya muhdatsun, jawab kata ayah Abi Malik al-Ashja'i, wahai anakku, muhdatsun itu adalah perkara yang diperbaharui, yakni maksudnya dia menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat sani tidak khulud. Dan dalam riwayat Nasa'i ada sebut, summa qala ya bunayya innaha bid'atun, itu adalah satu amalan yang direka. Jadi hadis ini menunjukkan admu masyru'iyatil khulud, tidak diperundangkan baca khulud. Jadi hadis ini menjadi dalil bagi a'immah yang tidak baca khulud waktu subuh, dan berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, termasuk a'immah yang baca khulud itu dah baca dulu, dan dah pun bagi penjelasan berkenaan dengan baca khulud dan tidak baca khulud. Khilaf di kalangan a'immah dah sebut dulu. Jadi bab ini pula, hadis ni menjadi dalil bagi mereka yang tidak baca khulud. Jadi masing-masing ada dalil, yang baca pun ada dalil dia, yang tak baca pun ada dalil. Jadi tak perlu pertikai apa-apa. Yang baca khulud teruskan baca, yang tak baca khulud jangan baca. Jangan kacau satu sama lain. Yang tak baca khulud dalil kuat jangan baca, halang dengan mereka yang sedang baca khulud. Ataupun yang sedang baca khulud jangan kacau sama mereka yang tidak baca, paksa mereka baca dan sebagainya. Tak perlu bawa isu-isu seperti itu yang boleh menimbulkan fitnah saja. Haddatsana Salih bin Abdullah akhbarana Abu Awanata an Abi Malik al-Ashja'i bihadzal isnad nahwahu bima'nahu. Qala Abu Isa, hadza hadithun hasanun sahihun wal amalu alaihi inda aksari ahli ilmi, dan beramal menurut hadis ni di sisi kebanyakan ulama. Hadis dianggap sah, hasan lagi sahih. Jadi
seperti mana ada yang menyatakan tidak baca qunut, ada juga dalil-dalil yang baca qunut. Sebab tu Hafiz Iraqi dia kata dah pun sah riwayat-riwayat datang berkenaan dengan baca qunut daripada Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Ada riwayat-riwayat juga berkenaan dengan baca qunut. Dan Hafiz Iraqi kata disebabkan itu ada isbat berkenaan dengan qunut dan juga nafi berkenaan dengan baca qunut. Dan ada kaedah di sisi muhaddisin, iza ta'aradal isbatu wan nafyu quddimal musbat, apabila bercanggah bertentangan di antara isbat dan manfi, ketika itu akan didahulukan musbat yang sabit itu. Jadi ada yang baca qunut ni sabit daripada riwayat-riwayat dan juga nafi. Jadi ketika bertentangan dua riwayat isbat dan nafi, kita ketika itu akan diberi keutamaan kepada isbat. Jadi sebab itu ramai a'immah muhaddisin mereka baca qunut ketika subuh. Yang kata tidak ada qunut pada waktu subuh, mereka baca juga qunut ketika sembahyang witir selepas Isya. Dan juga mereka juga ada buat baca qunut ketika mengalami ancaman dan bencana alam dan sebagainya. Mereka baca juga qunut nazilah. Jadi cuma ada khilaf baca ataupun tidak. Nak baca waktu sembahyang subuh ke ataupun waktu sembahyang witir, di situ ada khilaf-khilaf di kalangan a'immah. Semua itu saya dah cerita dulu. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri in qanata fil fajr fa hasanun. Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis, dia kata jika qunut pada waktu subuh maka ia adalah dianggap baik. Wa illam yaqnut fa hasanun, dan tidak baca qunut pun dikira baik juga. Waqtara alla yaqnuta, dan dia Sufyan Tsauri memilih pendapat yang tidak baca qunut tu. Walam yara Ibnul Mubarakil qunuta fil fajr, dan begitu juga Abdullah bin Mubarak tidak berpendapat qunut pada subuh. قال أبو عيسى وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم. أبو مالك الأشجعي راوي حديث nama dia Sa'ad bin Tariq. Bab ma jaa fi ar-rajuli ya'tisu fi salati. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan seseorang bersin dalam sembahyang. حدثنا قتيبة أخبرنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزراقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست. Riwayat daripada Rifa'ah, dia kata saya sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atastu, saya bersin. Faqultu, terus saya ucap kata alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dia baca doa ni pujian terhadap Allah. Falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, kata
manil mutakallimu fi salati, siapa yang cakap tadi dalam sembahyang, falam yatakallam ahadun, seorang pun tidak kata, tidak jawab pertanyaan Rasulullah SAW itu, summa khalaha thaniyah, kemudian Nabi SAW bersabda, soalan itu tanya kali yang kedua, manil mutakallimu fi salati, falam yatakallam ahadun, summa qalaha tsalitsah, tidak ada jawapan. Nabi SAW bersabda lagi kali yang ketiga, tanya manil mutakallimu fi salati, siapa yang cakap tadi dalam sembahyang itu, faqala Rifa'ah bin Rafi' ibn Affara, Rifa'ah kata, ana ya Rasulullah, sayalah yang kata ucapan tadi ya Rasulullah. Qala, Nabi SAW bersabda, kaifa qulta, bagaimana engkau kata tadi? Nabi SAW suruh dia ulang. Qala qultu, Rifa'ah kata, saya pun ucap, kata, alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dia ulang sekali lagi yang dia baca dalam sembahyang sebagai jawapan bagi bersin itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadihi laqad ibtadaraha, demi zat nyawaku berada di tangan kuasaannya, sesungguhnya bid'atun wa salasuna malakan, sebanyak seramai 3 hingga 39 bid'ah, bilangan 3 hingga 9 panggil bid'ah, jadi 3 hingga 39 malaikat. Ibtadara, berlekas-lekas ataupun merebut-rebut. Ayyuhum yas'adu biha, siapakah di antara mereka yang menaikkan, membawa naik dengan kalimah-kalimah itu. Dalam riwayat Bukhari ada ayyuhum yaktubuha awal, siapa pertama sekali mau tulis pahala bagi ucapan tadi. 30 lebih malaikat merebut-rebut. Jadi daripada hadis ini dapati hadis menjadi istidlal bahawa yang bersin dalam sembahyang dia memuji pada Allah, ucap alhamdulillah, itu harus dan tidak karahah, dan berkenaan dengan itu ittifaq umat. Maksudnya apabila seorang bersin boleh dalam sembahyang dia ucap alhamdulillah dalam hati dia, itu tidak batal sembahyang dan juga tidak menjadi karahah. Dalam riwayat Musannaf Ibnu Abi Syaibah, di situ ada riwayat daripada Abdul Razak an Sauri an Mansur an Ibrahim qala idza atasta wa anta tusalli. Riwayat daripada Ibrahim Nakhai, dia kata apabila engkau bersin dalam sembahyang, fahmad fi nafsika, ucaplah alhamdulillah dalam hati engkau. Dan juga ada sebahagian ulama mereka kata kalau ucap alhamdulillah daripada lidah, itu pun atas qaul asah di sisi ramai ulama tidak batal sembahyang. Dan juga
ulama dah pun ittifaq, kata mereka yang bersin dalam sembahyang ni sebaik-baiknya dia tidak ucap juga alhamdulillah, tapi berkenaan dengan tegahan ucap alhamdulillah bersin bagi orang yang bersin ni, walaupun tidak ada riwayat yang menyatakan tegas larang begitu, tapi riwayat bab yang kita baca tadi dapati kesukaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Syah Waliullah Muhaddis Hindi Ad-Dahlawi, dia kata daripada kisah juz'i seperti tadi, itu adalah waqi'ah, kejadian juz'i daripada seorang sahabat. Daripada situ tidak boleh menentukan hukum mustahab, sedangkan amalan daripada ta'amul daripada umat Islam bercanggah dengan amalan itu. Jadi mungkin Syah Waliullah kata ada juga riwayat nyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka menjawab bersin dan sebagainya. Mungkin kita tidak dapat tahu, tidak ada pengetahuan tentang itu. Jadi ada riwayat menyatakan Nabi SAW suka dan menyatakan kelebihan berkenaan dengan merubut-rubut pahala nak menulis oleh malaikat dan sebagainya. Ada riwayat-riwayat itu. Walaupun ada riwayat-riwayat begitu, umat Islam pula ittifaq tidak suka jawab bersin itu. Jadi maknanya mesti ada satu-satu dalil yang menyatakan tidak harus jawab bersin begitu. Jadi amalan-amalan yang sabit daripada sesetengah hadis dan amalan-amalan muamalah yang berlaku di antara sahabat dan juga Rasulullah SAW, ada beberapa kisah, tapi itu dianggap juz'i dan tidak umum hukum itu. Seperti mana sahabat Jabir bin Abdullah, dia jual unta kenaikan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa dalam perjalanan safar, dengan syarat dia jual pada Rasulullah SAW, tapi unta itu dia akan serah apabila dia sampai balik di Madinah. Jadi Nabi SAW setuju adakan beli jual dengan cara itu dengan Jabir bin Abdullah. Tapi di sisi jumhur ulama, amalan ta'amul daripada umat Islam ni, apabila adakan beli jual, yang jual dengan yang beli ni mesti serah, selalu mesti tukar tangan ketika adakan beli jual dalam satu majlis sebelum pisah daripada majlis tu. Jadi ta'amul daripada umat Islam dan amalan berterusan amal mai dalam bab perniagaan itu bercanggah dengan amalan Rasulullah SAW dan sahabat Jabir bin Abdullah itu. Jadi kejadian-kejadian seperti itu ulama muhaddisin dan fuqaha mujtahidin kira itu adalah satu amalan juz'i dan khusus bagi sahabat itu. Daripada situ tidak akan mengambil hukum umum
Jadi begitu juga di sini pun Syah Waliullah Muhaddis Hindi Ad-Dahlawi dia kata ini berlaku amalan ini khusus bagi sahabat tu dan ini dianggap juz'i, tidak kulli, tidak umum bagi keseluruhan umat Islam. Jadi dia ambil keputusan begitu disebabkan amalan berterusan daripada umat Islam ni bercanggah dengan apa yang sebut dalam hadis berkaitan dengan kisah Rifa'ah Sani. Lagipun Syah Waliullah Muhaddis Hindi Ad-Dahlawi kata dalam hadis Sani Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyatakan fadilat kelebihan bagi yang bersin sani, tidak menyatakan keharusan yang boleh ucap alhamdulillah bagi yang bersin, tidak. Cuma di situ ada menyatakan kelebihan saja. Jadi sebab tu Syah Waliullah kata tidak boleh nak sabitkan keharusan ucap alhamdulillah hamdan katsiran sani ketika bersin dalam sembahyang tu. Itu putusan yang diambil oleh muhaddis terkenal Syah Waliullah. وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة قال أبو عيسى حديث رفاعة حديث حسن وكان هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع. Dan maksud hadis ni di sisi sesetengah ulama mereka ambil maksud keharusan ucap alhamdulillah ketika bersin tu harus fit tatawu'i pada sembahyang sunat, sembahyang nawafil. Dalam sembahyang fardu tidak boleh. Lianna ghaira wahidin minat tabi'ina qalu, kerana tidak hanya seorang, yakni ramai dari kalangan tabi'i, mereka kata idza atasar rajulu fi salatil maktubati, apabila seseorang bersin dalam sembahyang fardu, ketika sembahyang fardu, innama yahmadullah fi nafsihi, harus dia boleh ucap alhamdulillah, tapi hanya dia memuji Allah dalam hatinya, walam yuwassi'u bi aksara min zalika, dan mereka tidak memberi kelonggaran lebih daripada itu. Jadi maksudnya seperti mana sahabat sebut ucap dengan kalam kuat, itu adalah dikira juz'i ataupun khususiyah bagi sahabat itu, dan umum bagi orang ramai ini dalam sembahyang fardu. Kalau bersin nak ucap alhamdulillah dalam hati boleh, nak ucap dengan lidah itu tidak boleh. Yang boleh itu hanya dalam sembahyang sunat, sembahyang nawafil. Babun fi naskhil kalami fi salati. Bab ini berkaitan dengan penghapusan hukum yang boleh bercakap ketika sembahyang. Jadi pada peringkat awal Islam, ibtida Islam, sahabat-sahabat ketika sembahyang mereka cakap satu sama lain, bagi salam, jawab salam, senyum dan sebagainya. Dalam sembahyang mereka buat perbuatan-perbuatan seperti mana berlaku di luar sembahyang. Keadaan itu keharusan boleh buat seperti itu, kemudian daripada itu dihapuskan, maknanya dibatalkan keharusan itu, dan larang daripada
bercakap, jawab salam dan lain-lain hal semua, dan diam dalam sembahyang. Haddatsana Ahmad bin Mani' akhbarana Hushaym wa akhbarana Ismail bin Abi Khalid an al-Harith bin Shubayl an Abi Amr bin Amr al-Shaybani عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. Riwayat daripada Zaid bin Arqam, dia kata kami berbual-bual khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Yukallimur rajulu minna sahibahu ila janbihi, seseorang daripada kami berbual temannya yang ada bersebelahan dengan dia, hatta nazalat, sehingga turun ayat wa qumu lillahi qanitin ay sakinin, dan hendaklah kamu berdiri sembahyang dengan tujuan mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, qanitin ay sakinin, dalam keadaan diam. Fa umirna bisukuti, maka dengan turunnya ayat itu kami diperintah supaya diam, tidak bercakap. Wa nuhina 'anil kalami, dan kami dilarang daripada berbual, bercakap ketika sembahyang itu. Wa fil babi 'an Ibn Mas'ud wa Muawiyah bin al-Hakam qala Abu Isa hadits Zaid bin Arqam haditsun hasanun sahihun wal 'amalu 'alayhi 'inda aktsari ahli al-'ilm. Qalu idza takallama ar-rajulu 'amidan fi as-salati aw nasiyan a'ada as-salata. Beramal menurut hadis sani, hadis Zaid bin Arqam yang dianggap hadis hasan sahih itu di sisi banyakkan ulama. Mereka kata apabila seseorang bercakap dalam sembahyang sengaja ataupun terlupa, a'ada as-salata, perlu mengulangi sembahyang. Wa huwa qaulus Sauri wa Ibn al-Mubarak, dan itu adalah pendapat Sufyan Sauri dan Abdullah bin Mubarak. Wa qala ba'duhum, setengah ulama kata idza takallama 'amidan fi salati a'ada salata, apabila bercakap dengan sengaja dalam sembahyang perlu mengulangi sembahyang. Wa in kana nasiyan aw jahilan ajza'ahu, dan jika yang cakap tu kerana terlupa cakap ataupun jahil, tidak tahu hukum yang larang bercakap dalam sembahyang, ajza'ahu, itu memadai bagi dia, maksudnya tidak batal sembahyang, tidak perlu mengulangi sembahyang. Wabihi yaqulu Syafi'i, dan berkata dengannya, dengan pendapat itu adalah Imam Syafi'i. Bab ma jaa fi salati 'inda taubati. Bab ini berkenaan dengan sembahyang ketika taubat. Maksudnya sembahyang taubat, bila nak taubat, di situ ada sembahyang. Haddatsana Qutaibah akhbarana Abu Awanata an Uthman bin al-Mughirah an Ali bin Rabi'ah an Asma bin al-Hakam al-Fazari qala sami'tu Aliyan yaqulu. Riwayat daripada Asma, dia kata saya dengar Sayyidina Ali kata, inni kuntu rajulan idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan,
Sayyidina Ali kata, sesungguhnya aku adalah seorang lelaki apabila aku dengar satu hadis daripada Rasulullah SAW, maksudnya dia dengar orang menceritakan hadis Rasulullah SAW, dianggap hadis itu nafa'ani Allahu minhu bima sya'a yanfa'ani bihi. Katanya Sayyidina Ali, hadis itu Allah Subhanahu wa ta'ala manfaatkan bagi aku daripada hadis itu dengan kadar yang Allah menghendaki memanfaatkan aku dengan hadis itu. Wa idza haddatsani rajulun min ashabihi, jadi apabila dengar hadis Rasulullah SAW, pertama sekali Sayyidina Ali biasanya dia mengambil manfaat dengan hadis itu. Jadi maksudnya dia sendiri dengar daripada Rasulullah SAW, dia mengambil manfaat beramal dengan hadis itu. Bila dengar daripada sahabat lain, wa idza haddatsani rajulun min ashabihi, dan apabila seseorang daripada sahabatnya menceritakan hadis kepada aku, istahlaftuhu, aku meminta sumpah di sisinya. So dia sumpah betul hadis ni dia tu dengar daripada Rasulullah SAW. Fa idza halafa sadaqtuhu, maka apabila sahabat tu sumpah kata benar, demi Allah saya dengar hadis ni betul-betul daripada Rasulullah SAW, bila ada pengakuan dengan sumpah, barulah Sayyidina Ali kata sadaqtuhu, aku membenarkan dia, maknanya menerima hadis daripada sahabat tu. Wa innahu haddatsani Abu Bakrin, dan sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq juga menceritakan hadis kepada aku. Wa sadaqa Abu Bakrin, dan Abu Bakar As-Siddiq benar, maksudnya aku tahu, aku pasti kebenaran Abu Bakar As-Siddiq itu. Abu Bakar As-Siddiq tidak bohong. Jadi maksudnya apabila hadis dia dengar daripada Abu Bakar As-Siddiq, maksudnya dia tidak minta sumpah daripada Abu Bakar As-Siddiq bahawa dia dengar betul-betul daripada Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali dengan sahabat lain, kalau sahabat lain cerita hadis, dia nak menerima itu, dia suruh sumpah dulu. Dengan Abu Bakar As-Siddiq tidak begitu, dia terima, sebab Abu Bakar dah pun Rasulullah bagi gelaran Siddiq yang amat-amat benar, jadi tak perlu lagi minta sumpah daripada Abu Bakar As-Siddiq itu. Qala sami'tu, Abu Bakar As-Siddiq kata, saya dengar. Jadi maksudnya di sini Sayyidina Ali yang mau riwayat hadis ni daripada datang daripada Abu Bakar As-Siddiq itu. Sebelum itu dia bagi penjelasan berkenaan dengan penerimaan hadis daripada dia dengan sahabat-sahabat. Kalau dia dengar sendiri daripada Rasulullah SAW, dia ambil manfaat beramal dengan hadis itu terus. Kalau dengar daripada sahabat lain di mana hadis dia tidak dengar daripada Rasulullah SAW, ketika itu dia minta sumpah supaya tidak jadi hadis palsu yang Rasulullah SAW tidak bersabda, terlupa sahabat riwayatkah, dia nak pastikan di situ. Jadi ada riwayat datang daripada Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yaznubu zanban, tidak
ada seorang lelaki melakukan dosa, summa yaqumu, kemudian dia bangun. Yaqumu maksudnya dia berdiri untuk sembahyang, sama ada dia berdiri terjaga daripada lupa, hanyut dalam keadaan dia melakukan berdosa, buat dosa, dia bangun taubat. Fayatatahharu ay fayatawaddau, dia pun sucikan diri, wudu, summa yusalli, kemudian dia sembahyang maksudnya sembahyang taubat, summa yastaghfirullah, setelah selesai daripada sembahyang maksud di situ summa yusalli ay raka'ataini, seperti mana dalam riwayat Baihaqi, summa yastaghfirullah, setelah itu dia tu meminta ampun di sisi Allah daripada dosa-dosa dia. Illa ghafarallahu lahu, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ampun baginya dosa dia. Summa qara'a hadhil ayah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tilawah, baca ayat ini istishhadan, sebagai menyokong kepada apa yang dia bersabda itu. Baca ayat ni, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha ila akhiril ayah. Dan mereka apabila melakukan fahishah maksudnya ay zanban qabihan kazina, dosa yang tidak elok seperti dosa yang buruk seperti zina, atau zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka, yaitu perbuatan dosa yang kurang ataupun rendah daripada zina, seperti khublah, kucupan terhadap wanita asing dan sebagainya. Zakarullah, setelah dia melakukan kesalahan itu, dia ingat, mereka mengingati Allah, maksudnya ingat kepada iqab, siksaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya mereka bertaubat, fastaghfaru li dzunubihim, mereka terus istighfar, meminta ampun bagi dosa-dosa mereka. Sambungan ayatnya, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapa ampun dosa-dosa itu, malaikat Allah. Maksudnya bila bertaubat istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat hamba dia, dan akhirnya Allah farafa'uhu, maka mereka meriwayatkannya secara marfu'. Misla hadis Abi Awanata, umpama hadis Abi Awanah, seperti mana Abi Awanah riwayat hadis secara marfu', begitu juga Utsman, Syu'bah dan sebagainya, ramai riwayat secara marfu'. Wa rawahu ay rawa hadzal hadits Sufyan ats-Tsauri wa Mis'ar, Sufyan Tsauri dan Mis'ar juga riwayat hadis ini. Fa'awqafahu, maka mereka berdua riwayat secara mauquf hadis itu, walam yarfa'ahu, dan mereka tidak mengangkat hadis itu, tidak nisbah hadis itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya mereka tidak meriwayatkan hadis secara marfu'.
riwayat secara mauquf. وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا, dan terkadang diriwayatkan juga daripada Mis'ar hadis ni secara marfu'. Babu ma jaa mata yu'maru as-sabiyyu bis-salati. Bab ini datang menceritakan bila masa boleh disuruh kanak dengan sembahyang. Umur berapa kanak-kanak boleh mesti suruh sembahyang. Haddatsana Ali bin Hujr akhbarana Hirmalah bin Abdul Aziz bin Rabi' bin Sabirah al-Juhani an ammihi Abdul Malik bin Rabi' bin Sabirah عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu mengajar sembahyang terhadap kanak, maksudnya mengajar kepada mereka syarat-syarat sah sembahyang, rukun-rukun sembahyang, taharah dan sebagainya. Ibna 7 sinin, ketika mereka menjejah umur 7 tahun. 7 tahun tu boleh mengajar dah cara sembahyang apa semua tu, dan suruh dia sembahyang. Wadribuhu 'alaiha ibna 10. Bila mereka tiba masa umur 10 tahun tak sembahyang, boleh pukul, hendaklah kamu pukul dia, sabi itu, kanak tu, alaiha ay ala salat, di atas sembahyang, maksudnya kerana tidak sembahyang. Umur 10 tahun tidak sembahyang boleh. Ratan umur 7 tahun ajar cara sembahyang, suruh sembahyang. Wa fil babi an Abdullah ibn Amr qala Abu Isa hadithu Sabirata ibn Mab'ad al-Juhani hadithun hasanun sahihun wa alayhi al-amalu inda ba'd ahli al-ilmi wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq. وقال ما ترك الغلام بعد 10 من الصلاة فإنه يعيد. Ahmad dan Ishaq mereka juga berpendapat begitu, dan Ishaq kata Ghulam, anak yang tinggal sembahyang setelah umur 10 tahun tu perlu mengulangi. Maksudnya dah cukup umur 10 tahun suruh sembahyang, dah dia tak sembahyang, dah lalu umur dia selepas daripada 10 tahun beberapa bulan misalan, jadi sembahyang banyak mana dia tinggal tidak sembahyang setelah dia cukup umur 10 tahun tu perlu sembahyang semula, qada semula. Qala Abu Isa wa Saburatu wa ibn Ma'bad al-Juhani. Imam Tirmizi kata Saburah adalah anak Ma'bad al-Juhani. Wa yuqalu, dan dikatakan Saburah tu huwa ibnu Ausajah, ibnu Ausajah. Saburah bin Ma'bad al-Juhani, dan setengah kata Saburah bin Ausajah. Babu ma jaa fi ar-rajuli yuhdithu ba'da at-tashahhud. Bab ini datang menceritakan seseorang berlaku hadas, kentut dan sebagainya
yang boleh membatalkan sembahyang selepas selesai baca tasyahud. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو. عبد الرحمن bin Rafi' dan Bakar bin Sawadah, dua itu riwayat daripada Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahdatha," yakni rajulu, apabila seseorang berlaku hadas, faqad jalasa fi akhir salatihi, sedang dia dah pun duduk pada akhir sembahyangnya, maksudnya duduk tasyahud tahiyat akhir, qabla an yusallima, berlaku hadas tu sebelum memberi salam, maknanya tak beri salam lagi, tengah duduk baca tasyahud akhir rakaat sembahyang, faqad jazat salatuhu, maka harus sembahyangnya. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah, ulama Hanafiyah, memberi salam itu kiranya tidak rukun sembahyang. Jadi sebab itu dalam mazhab Hanafi, seseorang itu adakan hadas dengan sengaja, maksudnya sebelum memberi salam dia sengaja kentut, misalnya dengan tujuan dia mau keluar daripada sembahyang dengan mana-mana amalan yang bercanggah dengan sembahyang tu, maknanya selesaikan sembahyang dengan cara tu tanpa memberi salam. Itu di sisi Imam Abu Hanifah itu harus, sebab di sisi Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah memberi salam itu tidak rukun sembahyang. Jadi sebab itu dikira sah sembahyang orang tu. Dan dalam mazhab Syafi'i, di sisi Syafi'iyah, salam ketika sudah sembahyang itu adalah fardu. Dalil mereka ialah tahlilu taslim. Itu dalil bagi mereka. Jadi dalam mazhab Hanafi, walaupun tidak rukun salam ketika akhir sembahyang tu, kiranya wajib juga di sisi ulama Ahnaf. Jadi sebab tu apabila seseorang berlaku hadas pada akhir sembahyang sebelum memberi salam, jadi di sisi Ahnaf juga wajibul i'adah sembahyang tu, tapi tanpa sengaja, tidak sengaja berlaku hadas. Ketika itu ada satu cara dalam mazhab Hanafi yang tidak ada dalam mazhab Syafi'i, iaitu
orang tu batal wudu hadas rakaat mana, dalam keadaan sembahyang mana dia berlaku hadas, ketika tu dia berhenti sembahyang tu, masa tu kemudian dia boleh pergi ambil air sembahyang, kemudian sambung sembahyang tu. Sambung di mana? Di tempat mana dia berhenti tadi, di situ dia sambung. Itu dah panggil dalam mazhab Hanafi al-bina'u fi salat, bina' dalam sembahyang, sambung dalam sembahyang tu. Syaratnya ketika dia berjalan pergi untuk wuduk tu tidak bercakap dengan sesiapa, kemudian dia pergi diam-diam ambil air sembahyang, balik mai di tempat sembahyang tadi, sambung di mana berhenti sembahyang tu, di mana batal wuduk tu, laku hadas tu, di situ sambung. Jadi ketika tu tidak perlu dia mengulangi sembahyang tu. Itu adalah pahaman ataupun pandangan daripada Imam Abu Hanifah dan ulama Ahnaf. Faqad zahaba ba'du ahli ilmi ila hadza ay ila hadzal hadits, dan setengah ulama berpegang dengan hadis ni. Qalu, mereka kata, iza jalasa miqdar at-tashahhud wa ahdatha qabla an yusallima qad tammat salatuhu. Apabila dah duduk sekadar baca tasyahud dan berlaku hadas. Berlaku hadas sebelum memberi salam, sembahyangnya dah pun tamat, dah pun selesai, maknanya sah. وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد أو قبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعي. Setengah ulama seperti Imam Syafi'i kata apabila berlaku hadas sebelum selesai baca tasyahud ataupun sebelum memberi salam, kalau begitu mengulangi sembahyang, wajib ulang sembahyang tu. Wa qala Ahmad idza lam yatashahhad wa sallama ajza'ahu liqauli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at-taslim. Dan Imam Ahmad bin Hanbal kata apabila tidak selesai tasyahud dan memberi salam, memadai baginya disebabkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa tahlilu at-taslimu, dan yang menghalalkan sembahyang itu adalah memberi salam, wa tasyahhudu ahwanu, dan tasyahud itu lebih ringan daripada hukum tahlil taslim tu. Maksudnya ahwanu di sini ai laisa bi fardin tasyahud, tidak fardu, tidak wajib. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sanataini famadha fi salatihi. Pernah berlaku Rasulullah SAW terus bangun pada rakaat yang kedua pada rakaat yang ketiga tanpa duduk tasyahud awal. Famadha fi salatihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan sembahyangnya. Walam yatashahhad, sedang Nabi SAW tidak tasyahud, maknanya tahiyat awal Nabi duduk, tasyahud tak baca, terus bangun. Dan Nabi SAW teruskan sembahyang sehingga selesai sembahyang jadi tasyahud. Tahiyat awal tu tidak ada dalam sembahyang Rasulullah SAW. Jadi boleh. Sebab tu
di sisi mereka seseorang tidak baca tasyahud pada tahiyat awal sah sembahyang di sisi mereka. وقال إسحاق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزاءه. Ishaq bin Ibrahim yang sependapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apabila dah tasyahud dan tidak memberi salam, selesai baca tasyahud itu tidak memberi salam, sudahkan sembahyang dengan apa-apa cara, ajza'ahu, memadai baginya, bagi orang itu sah sembahyang dia. Wahtajja bihadits Ibn Mas'ud hina 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud. Dan Ishaq bin Ibrahim berhujjah dengan hadis Abdullah bin Mas'ud ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia tasyahud. Faqala idza faraghta min hadza faqad qadaita ma 'alaika. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anda selesai daripada membaca tasyahud ini, maka engkau dah pun lakukan kewajipan yang ada di atas engkau tu. Qala Abu Isa wa Abdurrahman ibn Ziyad wal Ifriqi wa qad dha'afahu ba'd ahli al-hadis minhum Yahya bin Sa'id al-Qattan wa Ahmad bin Hanbal. Imam Tirmidzi kata Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi, rawi hadis itu dhaif. Setengah ulama hadis seperti Yahya bin Sa'id al-Qattan, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mentadhaifkan al-Ifriqi itu. Jadi pendapat di sisi Sa'id Yahya bin Sa'id al-Qattan, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka menganggap al-Ifriqi sani dhaif. Tapi muhaddisin kata sebenarnya Abdurrahman bin Ziyad Afriqi ini seorang rawi mukhtalafi. Maksudnya ada sebahagian ulama hadis mentadhaifkan dia, dan ada pula sebahagian besar ulama hadis mentausikan dia. Maknanya setengah kata dhaif, setengah kata dia ni siqah, seperti mana Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Salih, mereka kata siqah. Dan Imam Tirmidzi sendiri ada dalam sesetengah bab dia ada sebut wa ra'aitu Muhammad bin Ismail yuqawi amrahu wa yaqulu huwa muqaribul hadis. Pandangan Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dia menguatkan urusan berkenaan dengan siqahnya rawi sani, iaitu Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi, dan Imam Bukhari kata muqaribul hadis. Al-Ifriqi sani gelaran dia muqaribul hadis. Muqaribul hadis ni sama dengan peringkat gelaran saduq bagi rawi. Maknanya itu adalah istilah-istilah daripada ta'dil siqah tadi. Bila Imam Bukhari kata muqaribul hadis, maksudnya hadis yang datang riwayat daripada al-Ifriqi ini merupai menghampiri
dengan hadis-hadis yang datang riwayat daripada rawi-rawi siqah. Jadi sebab tu sebahagian besar muhaddisin mereka menentukan hadis yang datang daripada Al-Ifriqi Sani sebagai hasan. Jadi di sisi mereka disebabkan perawi hadis itu mukhtalaf mukhtalaf fih, dan juga disebabkan ada ta'addudut turuq, berbilang-bilang tarik bagi hadis sani, mereka letak darajat hasan hadis yang datang daripada Al-Ifriqi Sani. Jadi berkenaan dengan rawi mutakallam fi, riwayat mukhtalaf fi ni memang ada dalam Bukhari dan Muslim. Maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim juga menerima hadis daripada rawi mutakallam fi. Maksudnya muhaddisin pertikai rawi hadis ni ada setengah kata siqah, setengah kata tidak siqah. Imam Bukhari ambil juga. Maksudnya dalam kitab Bukhari juga ada riwayat-riwayat datang daripada rawi mutakallam fi. Ada muhaddisin kata Imam Bukhari mengambil hadis daripada seramai 480 orang perawi. Dalam tu ada perawi hadis 80 orang dianggap rawi mutakallam fi. Begitu juga Imam Muslim menerima hadis daripada rawi seramai 620 orang. Dalam tu ada 160 orang rawi dianggap rawi mutakallam fi. Jadi kalaulah kira rawi mutakallam fi ni dhaif, akan kata hadis-hadis yang ada dalam Bukhari Muslim, dalam sanad mereka ada rawi mutakallam fi sani, akan dikatakan sebagai dhaif, akan di situ. Jadi sebab tu muhaddisin riwayat daripada rawi mutakallam fi sani mereka letak tahap hasan, tidak kira dhaif. Jadi itu perbezaan percanggahan penentuan darajat kedudukan hadis di sisi a'immah hadis. Memang di sisi mereka ada khilaf berkenaan dengan penentuan satu-satu hadis sebagai sahih, hasan, dhaif, dan juga terkadang satu riwayat dianggap sahih di sisi sebahagian besar muhaddisin, dan ada juga di sisi sebahagian muhaddisin yang lain hadis itu dianggap dhaif. Itu dinamakan riwayat mukhtalaf fih. Kalau dipertikai siqah ataupun tidak siqah berkenaan dengan rawi, itu dinamakan rawi mutakallam fih. Maknanya ulama muhaddisin pertikai siqah ataupun tidak siqah rawi itu, itu satu hal. Satu lagi berdasarkan riwayat itu, itu panggil mukhtalaf fih. Jadi rawi mutakallam fih, kalau riwayat mukhtalaf fih. Itu dua istilah kita perlu faham. Babu ma jaa idza kana al-mataru fa salatu fi rihal. Insyaallah sambung.